Sebelum kita memulakan program hari ini, saya ingin mengingatkan anda untuk sebarang soalan atau pertanyaan, sila kongsikan soalan anda di ruang di bawah dan pihak amanah raya akan cuba untuk menjawab soalan-soalan anda. Program hari ini dibawakan khas oleh aplikasi My Pesara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton sesi ini. Saya Fakira akan menjadi pengacara anda untuk hari ini. Saya pasti ramai di kalangan kita masih tidak mengetahui cara untuk merancang pewarisan harta serta perbezaan antara wasiat dan hibah. Dan bagaimana cara yang betul untuk kita hendak membahagikan pewasiatan atau pewarisan harta kita ini dengan baik. Tuan-tuan dan puan-puan, panel jemputan kita pada hari ini sudah lama bersama Amanah Raya. Beliau mempunyai lebih 24 tahun pengalaman dalam bidang perancangan pewarisan. Tanpa melengahkan masa lagi, dengan segala hormatnya, saya ingin menjemput Tuan Ahmad Fushairi, Pengurus Kanan Bahagian Pemasaran dan Komunikasi Kumpulan Amanah Raya untuk berkongsi topik iaitu perancangan pewarisan sebagai penyambung generasi. Dipersilakan. Terima kasih Puan Fakira. Assalamualaikum. Satu hari, satu program yang sangat bermakna untuk kita hari ini, di petang yang sangat bahagia hari ini. Jadi hari ini kita bersama-sama dengan semua saudara-saudara sekalian yang di luar sana. Sekarang ni dengan nombor baru kita, jadi kita berhubung melalui media sosial saja. Tetapi tidak menghalang untuk kita belajar, tidak menghalang untuk kita mengetahui bagaimana untuk kita memastikan generasi kita dapat seperti mana yang kita sedang hadapi sekarang. Bermaksud mereka telah diperbuatkan, telah dirancangkan dengan baik oleh ibu bapa mereka sekarang ni. Jadi dalam keadaan COVID-19 sekarang ni, jadi dalam ketidakketentuan ekonomi, tidak ketentuan kesihatan kita sendiri, jadi tajuk ini adalah sangat penting sebagai untuk kita bersama-sama di hari yang berbahagia hari ini. Jadi saya Ahmad Fushairi, saya akan bersama tuan-puan selama 1 jam di dalam alam maya kita sekarang ni untuk kita bersama-sama berbincang, mengetahui apa yang kita perlu buat untuk memastikan generasi kita nanti akan terbela, akan terjaga, akan terlaksana segala perancangan kita terhadap mereka. Jadi kita ada selama sejam, jadi banyak perkara yang boleh kita bincangkan hari ini. Jadi sekadar untuk starting saya untuk hari ini, saya nak berkongsi satu boleh kata slide lah yang ini saja untuk seronok-seronok saja, bukan untuk tension ke, untuk stres kita di petang-petang hari ini kan. Jadi bagaimana Pak Acik ni telah bersedia, telah merancang lebih awal sebelum keadaan uzur di hari ini. Cuba bayangkan, katalah Pak Cik ni umur 90 tahun, umur 80 tahun, tapi dia sejak awal lagi dia telah merancang dalam keadaan dia begini. Jika berlaku, jika begini. Jadi cantiknya, dia telah tahu hukum hakam, cantiknya dia dah tahu apa yang akan berlaku di kemudian hari, insyaAllah kan. Jadi dia telah mempersiapkan diri dia dalam keadaan jadi dia telah berkahwin 3 dan dia telah merancang siapa yang akan jaga dia, siapa yang akan suap makan minum dia, siapa yang akan bawa dia pergi ke hospital dia, dan telah cantik perancangan dia. Itu yang sepatutnya. Tapi ini sebagai sekadar contoh lah, banyak contoh lain yang boleh kita bawa untuk sebagai tauladan kepada kita kan. Jadi kalau kita nak pergi beraskan perbincangan kita ni, kita boleh teruskan Jadi bagaimana kakak ni atau perempuan ini, isteri ni, ibu ni sedang pening kepala. Sedang pening kepala sebab apa? Sebab anak-anak ada sedang bergaduh. Isi ibu ni ada rumah dekat Damansara, ada rumah dekat Bangsa, ada rumah banglo sana, ada tanah dekat sini. Jadi bagaimana anak ni, sedangkan ibu masih hidup, anak ni telah berkecakaran. Saya nak rumah di sini, saya nak tanah di sana, saya nak apartmen sana. Jadi pening kepala ibu ni. Jadi apa yang perlu ibu ni buat? Jadi adakah dia
terus nak nak fikir-fikir sendirinya, aku nak buat macam ni, aku nak buat macam ni. Tapi adakah dia perlu dia pergi merujuk ke tempat yang betul? Ini yang dilema sekarang ni, yang ramai yang masyarakat kita tersangkut dekat sini. Sebab apa? Bila berlakunya kejadian seperti ini, berlakunya kes macam ni, mereka cuma berjumpa dengan kawan saja, bertanya dengan kawan di pejabat, bertanya dengan melalui WhatsApp group kan. Jadi mereka tidak merujuk kepada tempat yang betul kan. Jadi masalahnya apa yang boleh berlaku kan. Jadi kita tengok sebenarnya banyak instrumen yang boleh kita lakukan, tetapi adakah kakak ni ataukah ibu ni faham semua instrumen-instrumen ni? Apa itu penamaan? Apa itu insurans? Apa itu wasiat? Apa itu makhaman? Apa itu hibah? Seperti mana Puan Fakira sebutkan tadi, hibah dengan wasiat. Apa perbezaan dia? Ataupun susah-susah saja, kita biarkan saja. Kalau bahasa kasar dia, lantaklah anak-anak kita. Pandai-pandai dia orang dah untuk mereka uruskan sendiri. Tetapi adakah itu jalan yang betul? Kan? Jadi kita sebagai ibu, kita sebagai bapa, kita sebagai ketua rumah tangga, jadi kita perlu faham semua instrumen-instrumen ni, baru kita boleh buat perancangan pewarisan. Jadi apabila semua kita sudah faham, jadi masa itulah masa yang sesuai untuk kita buat pemilihan. Adakah penamaan ini sesuai dengan saya sebagai seorang Islam? Adakah insurans yang saya telah beli 20 tahun lepas sesuai dengan hukum syarak? Adakah wasiat? Orang kata wasiat tidak boleh dibuat oleh orang Islam. Orang kata orang Melayu tak boleh buat wasiat. Tetapi mengapa banyak bank, banyak agensi-agensi kerajaan, banyak syarikat-syarikat persendirian mewar-warkan, mempromosikan wasiat? Kan? Apa itu amanah? Amanah, kalau kita amanahkan duit kita kepada orang lain, nak jadi kita orang tu meninggal, sahabat kita tu meninggal, bagaimana duit yang telah kita amanahkan pada dia? Kan? Jadi ini perlu kita ambil tahu. Begitu juga dengan hibah. Orang banyak sebut, banyak artikel dalam media massa, banyak dalam YouTube, banyak yang kita jumpa, berhibahlah, tetapi adakah kita faham apa itu hibah? Boleh tak kita nak berhibah rumah yang masih di bawah cagaran, disandarkan pada bank? Boleh tak kita berhibah dengan tanah yang kita berkongsi dengan pasangan kita, dengan isteri kita, dengan suami kita? Boleh tak? Sedangkan hibah ni telah menjadi satu instrumen yang katanya popular dalam masyarakat kita sekarang. Adakah kita faham itu? Ataupun seperti mana saya sebutkan awal tadi, kita biarkan sajalah. Pandai-pandai mereka lah. Tapi masalahnya, kita tak mati lagi, kita sedang sakit tenat. Tetapi anak telah berdiri di sebelah kita, bertanya-tanya bila nak pindah tanah, bila nak tukar nama tanah. Sedangkan kita nak angkat tangan pun tak larat masa tu. Nak buka mulut, nak bercakap pun tak larat masa tu. Tapi anak dah bertanya-tanya. Kan? Ini yang paling kasar lagi apabila anak dah bawa tampering, dah buat tampering tu kan, cop jari tu, untuk kita cop jari dekat borang transfer. Tapi boleh tak dipakai borang transfer tu, borang pindah milik? Jadi benda ni banyak. Benda ni banyak masalah yang timbul sebab tiada pemahaman di dalam masyarakat kita. Saya ambil penamaan. Penamaan tidak tertakluk kepada orang Islam. Penamaan kita di KWSP, penamaan kita di koperasi, penamaan kita di sana, di sini. Jadi kalau kita mati, kita letakkan nama anak sulung kita sebagai penama di dalam KWSP kita, anak sulung kita, anak kedua kita, penama dalam koperasi kita, koperasi di sana, di sini. Jadi apabila kita meninggal, adakah anak sulung tadi, anak nombor dua, anak yang siapa yang kita namakan mendapat hak dia dekat situ, mendapat secara mutlak apa yang telah kita namakan tadi? Tidak. Sebab saya sebutkan sekali lagi, penamaan tidak tertakluk pada orang Islam. Jadi penama ni hanyalah sebagai pemegang amanah saja. Kalau kita letakkan nama isteri kita sebagai, katalah saya sebagai suami, saya letakkan nama isteri saya sebagai penama dalam KWSP saya. Jadi kalau saya meninggal, isteri saya akan dapat sejumlah wang daripada KWSP, wang hasil cawangan saya di KWSP akan bayar kepada isteri saya. Tapi apabila isteri saya mendapat semua jumlah tersebut, isteri saya perlu berjumpa dengan ibu saya, iaitu ibu mertua isteri saya. Perlu bertanya, adakah mak nak duit ni bahagian faraid? Isteri saya kena berjumpa dengan bapa saya, bapa mertua dia, bapa
bahagian bapa ada 1/6 daripada duit KWSP ni. Adakah bapa nak duit ni? Begitu juga isteri saya kena bertanya dengan anak sulung kami, anak nombor 2 saya, anak nombor 3 kami, anak bongsu kami. Jadi sebab isteri saya hanyalah sebagai penama sahaja, sebagai pemegang amanah sahaja. Jadi itulah yang berlaku, kekacauan, berlaku keributan macam-macam lah. Permasalahan bergaduh apabila bapa meninggal, ibu meninggal, apabila pasangan meninggal. Jadi mereka sebab tidak faham. Begitu juga dengan insurans. Insurans, kita beli satu insurans yang 20 tahun lepas. Saya pun ada insurans yang lama-lama dulu yang kita beli 20-30 tahun lepas. Tetapi masa tu tidak ada lagi insurans takaful. Apabila tiada bermaksud, insurans yang kita beli 20 tahun, 30 tahun lepas adalah insurans konvensional. Apabila insurans konvensional ada istilah penamaan di situ. Kita letakkan nama isteri kita, kita letakkan nama anak kita. Apabila tahun 2021 ni telah ditetapkan perlu adanya syarikat takaful. Tetapi insurans kita masih insurans konvensional. Jadi adakah kita perlu convertkan insurans konvensional kita kepada insurans takaful kita? Jadi ini yang perlu kita ambil tahu. Bermaksud kita kena fahamkan kepada penama kita yang insurans konvensional kita tadi bahawa penama itu adalah hanya pemegang amanah sahaja. Dia berbeza dengan insurans takaful. Insurans takaful dia setelah difatwakan bahawa dia adalah bersandarkan syarak hukum Islam. Jadi tidak tembus. Siapa yang membeli insurans takaful tiada masalah. Boleh letakkan nama-nama siapa sebagai penerima jika apa-apa berlaku kata tadi. Masalah sekarang adalah insurans konvensional. Sebab insurans konvensional adalah adanya insurans penamaan dekat situ. Apabila penamaan tidak tertakluk kepada orang Islam. Dia hanyalah pemegang amanah saja. Begitu juga dengan wasiat. Kita ramai dengar wasiat tidak boleh dibuat oleh orang Islam. Orang Melayu tak boleh buat wasiat. Tetapi mengapa Selangor, di negeri Selangor ada elemen wasiat orang Islam Selangor 1999. Di Negeri Sembilan ada elemen wasiat Negeri Sembilan, orang Islam Negeri Sembilan 2004. Melaka pun ada 2005. Jadi dekat sini yang kita perlu tahu. Kita perlu tahu apa itu wasiat sebenarnya. Wasiat adalah 1/3 kepada bukan waris. Tetapi kalau katakan kita nak buat lain daripada syarat 1/3 tadi, perlunya ada persetujuan waris. Itu yang kita perlu tahu. Begitu juga dengan amanah. Apa itu amanah? Amanah. Contohnya, kita ada anak istimewa. Kita ada anak OKU. Special child contohnya. Dan kita sekarang ni alhamdulillah bergaji agak besar sikit Tapi katalah dengan gaji kita sekarang kita boleh mampu untuk menguruskan keluarga kita, termasuk anak istimewa kita tadi yang memerlukan kos yang tinggi, memerlukan pampersnya, lampin dia, susunya macam-macam Tapi apa kalau katakan kita meninggal dunia, siapa yang nak bakal menanggung anak kita tadi? Siapa yang sanggup kos anak kita tadi? Jadi perlunya satu insurans amanah yang ada di amanah raya ini, di mana kita boleh membuka satu tabung amanah untuk anak kita tadi. Apabila kita meninggal, tabung ni akan digunakan untuk anak kita berdasarkan kontrak ataupun surat ikrar amanah yang telah kita buat awal-awal. Di dalam surat ikrar amanah tu saya telah tuliskan contohnya saya tuliskan bayaran bulanan kepada penjaga 500 sebulan. Bayaran untuk hari raya, perbelanjaan hari raya 200 setahun. Kemudian untuk persekolahan 300 setahun. Bayaran untuk beli komputer apabila diperlukan RM3,000 setiap 5 tahun, setiap 3 tahun. Saya terasa waktu hidupnya saya, waktu saya datang ke Amanah Raya untuk saya buat buka tabung amanah, saya telah listkan semua arahan-arahan kita dalam surat ikrar amanah yang di-stampkan. Jadi kita nyatakan dekat situ, tabung ini, surat ikrar amanah ini berkuat kuasa selepas kematian saya. Jadi Amanah Raya yang dilantik sebagai pemegang amanah perlu menjaga amanah ini apabila telah dimaklumkan pengamanah tadi telah meninggal dunia,
Bermaksud surat ikatan amanah tu telah berkuat kuasa. Jadi amanah raya akan mula mematuhi semua syarat-syarat telah tertulis dalam surat ikatan amanah tadi. Begitu juga hibah. Apa beza hibah dengan wasiat? Apa beza hibah dengan amanah? Kan? Jadi kita cuma tahu hibah. Apabila kita nak buat hibah, tak boleh. Apabila kita nak kata saya nak berhibah macam ni, tak boleh. Mengapa tak boleh? Sebab tidak memenuhi syarat. Jadi hibah ni ada syarat. Hibah ni dia kontra dengan wasiat. Wasiat hari ini kita tulis berkuat kuasa selepas kematian kita. Hibah hari ini kita berhibah berkuat kuasa juga hari ini. Bermaksud rumah yang telah kita selesai bayar, kita hibahkan kepada anak kita, telah menjadi hak anak kita. Jika anak kita meninggal, sudah menjadi harta pusaka anak kita, bukan harta pusaka kita. Sebab hibah ni ialah pemberian sukarela serta-merta, secara sukarela serta-merta. Dia kontra, wasiat hari ini kita buat wasiat, dilaksanakan selepas mati. Selagi kita tak mati, kita boleh ubah wasiat tu sebanyak mana yang kita nak. Hanya yang wasiat terakhir saja sebelum kematian kita saja yang akan berkuat kuasa. Berbalik dengan hibah tadi, hibah hari ini kita berhibah sudah menjadi hak penerima hibah. Jadi kalau kita meninggal, hibah terkeluar daripada harta pusaka. Itu yang istimewa, kan? Ataupun susah-susah kita biarkan sajalah. Tapi masalahnya biarkan saja penama tadi tidak faham apa tanggungjawab dia sebagai penama. Penama dalam insurans pun tidak faham tanggungjawab dia sebagai penama. Penerima wasiat bergaduh dengan waris kerana semua tidak faham syarat-syarat wasiat. Amanah, siapa pun tidak tahu apa itu amanah. Jadi anak yang terbiar tadi, anak yang istimewa tadi terbiar begitu saja. Jadi siapa yang sanggup nak menjaga dia kerana kos yang sangat tinggi. Tapi sepatutnya kita sebagai ibu bapa yang sangat bertanggungjawab, sangat amanah kepada anak syurga kita ni, kita telah bersedia awal-awal dengan datang ke amanah raya, kita buka akaun amanah di amanah raya dan tabung ini hanya buka kuasa selepas kematian kita. Ataupun tabung ini buka kuasa bulan hadapan. Tabung ini buka kuasa tahun hadapan. Terpulang pada kita. Sebab kita yang tentukan apa yang perlu kita buat terhadap tabung ini. Ini yang membezakannya kita yang telah faham dengan orang lain yang tidak faham. Kan? Itu sebab saya, telefon saya, handphone saya, email saya bertalu-talu. Orang bertanya. Semalam saya mendapat satu list pengiraan faraid. Pengiraan faraid. Dan dia nyatakan apa yang setakat dia faham, dia tulis. Tadi saya kata ini tak lengkap. Bagaimana tak lengkap? Saya dah tuliskan semua. Saya kata tak lengkap. Saya boleh buat tetapi saya takut jawapan saya akan salah kerana tiada tarikh kematian setiap waris-waris yang telah meninggal terdahulu. Jadi dia sangat terkejut. Dia ingat setakat apa yang dia tulis panjang lebar tu telah cukup maklumat kepada saya. Dan jadi saya telah buat tetapi saya nyatakan bahawa jawapan ini mungkin tidak tepat kerana saya telah minta banyak kali pada Tuhan. Tuhan tidak memberi saya tarikh kematian setiap waris-waris yang telah meninggal terdahulu. Jadi berbeza dekat itu, kan. Kita yang tak faham, kita nampak sekali, kita tahu benda ni macam ni. Tapi orang yang tak faham, walaupun dia tengok seolah-olah macam detail, tetapi masih tak lengkap. Jadi yang ini yang kita takut apabila kematian kita, selepas kematian kita nanti, anak bini kita, anak isteri kita bercakaran di muka bumi. Sedangkan kita di dalam kubur sedang berhadapan dengan dengan malaikat, bersoal jawab dengan malaikat pada masa itu, kan. Ini yang kita tak naklah, kita nak elakkan benda-benda ni, kan. Okey. Jadi apabila kita telah faham semua tadi, kita telah faham apa itu amanah, kita telah faham apa itu penamaan, kita telah faham apa itu wasiat, hibah semua. Jadi bagaimana kita nak menggunakan instrumen ni untuk kita membuat satu pewarisan, Jadi membuat satu perancangan pewarisan. Apabila kita bercakap berkenaan dengan perancangan pewarisan, dia berkait dengan penyelesaian pusaka. Sebab perancangan pewarisan kita ni akan dilaksanakan selepas kematian kita. Apabila selepas kematian kita, bermaksud pusaka pun telah muncul. Harta pusaka ni muncul selepas kematian. Kalau tuan-puan datang jumpa saya hari ni, Cik Ahmad Fushari, Cik Fushari, saya nak buat pembagian harta pusaka saya sekarang. Bermaksud ayat tu, dialog tu tak tepat, statement tu salah.
Harta pusaka hanya muncul selepas kematian kita saja. Kalau kita bercakap pasal harta, ialah harta kita hari ini. Selepas kematian kita dipanggil harta pusaka. Jadi bagaimana kita nak menyelesaikan harta pusaka kita? Apa yang perlu kita ketahui, apa perlu kita buat? Okay. Yang pertamanya ialah faraid. Yang keduanya lah, kalau yang Islam lah. Yang ketiganya lah, pesan keluarga ataupun wasiat, amanah, hibah, wakaf yang telah kita bincangkan awal tadi. Jadi apabila kita meninggal, hukum yang pertama yang muncul ialah faraid. Faraid. Jadi ramai orang yang tak faham, ramai orang yang tak tahu, waris-waris bergaduh dulu. Bergaduh sana, bergaduh sini, masuk dalam Facebook, masuk dalam blog apa semua, Twitter kan, macam-macam. Dah tak dapat punya barulah. Apa nak susah gaduh? Baik kita ikut faraid. Bermasa bergaduh dulu baru ikut faraid. Bila tak selesai pergaduhan tadi baru kita nak pergi kepada faraid. Itu sebenarnya salah. Kita takut nanti itu pula menjadi dosa kepada kita kan, sebab kita mempertikaikan faraid pada awalnya tadi kan. Jadi cara yang betul ialah kita memberi pemahaman dulu pasal faraid kepada semua waris-waris kita. Macam contohnya keluarga saya, bapa saya telah meninggal dunia. Adik-adik semua tahu bahawa saya bekerja di Amanah Raya dan mereka meminta saya untuk menguruskan harta pusaka semua. Jadi saya telah memanggil semua adik-adik saya telah memberi pemahaman kepada adik-beradik saya. Apa itu faraid? Saya beritahu ibu akan dapat, ibu kita sebagai isteri kepada ayah kita akan mendapat 1/8. Saya dah beritahu. Datuk nenek saya, ibu bapa kepada bapa saya telah meninggal. Mereka tidak termasuk. Jadi ibu akan dapat 1/8. Kita adik-beradik akan mendapat 7/8 daripada keseluruhan harta pusaka bapa kita. Jadi anak lelaki akan dapat 2 bahagian, anak lelaki perempuan akan dapat 1 bahagian daripada 7/8 tadi. Saya telah memberi pemahaman kan. Jadi kami telah bincang-bincang dan akhirnya kami buat persetujuan untuk kita membuat pembahagian sama rata. Yang ketiga tu kan, kotak yang ketiga, persetujuan keluarga ataupun takarruj kan. Jadi mereka semua telah faham berkenaan dengan hak faraid masing-masing dan kami telah membuat konsensus untuk membahagikan sama rata bahagian kami. Bahagian ibu kami tak usik. Bahagian ibu 1/8 hak ibu kan. Lepas tu pula kami untuk tunai, untuk buku bank, untuk koperasi apa semua, kita cairkan, kita serahkan kepada ibu kita, ibu kami kan. Dia boleh buat apa saja. Tetapi untuk tanah dan rumah diserahkan kepada kami adik-beradik. Jadi bermaksud itu kami punya konsensus. Itu persetujuan kami. Setelah masing-masing faham apa itu faraid. Jadi bermaksud untuk keluarga saya tiada pergaduhan. Sebab saya sebagai orang tengah, saya telah membuat, insyaAllah, alhamdulillah, saya telah membuat jalan yang betul. Saya telah menerangkan faraid awal-awal kepada adik-beradik saya sebelum mereka salah faham. Jadi apabila mereka telah faham, mereka telah memberi cadangan masing-masing dan kami membuat persetujuan bersama dan inilah persetujuan kami macam ni kan. Seterusnya wasiat, amanah ataupun hibah. Jadi maksud katalah yang meninggal ni lah Ahmad Fushadi contohnya kan. Jadi sebelum saya meninggal saya telah membuat instrumen wasiat, saya telah membuat instrumen amanah, saya telah membuat instrumen hibah, wakaf semua. Jadi seperti yang saya sebut tadi, adik-adik saya semua telah faham, jadi kami tiada masalah untuk melaksanakan semua yang telah dibuat oleh si mati sebelum yang tadi kan. Jadi dekat sini yang perlu kita faham. Jadi untuk kes bapa saya, alhamdulillah kita dapat selesaikan secara smooth, secara yang terbaik, yang setakat yang kami mampu kita buat kan. Jadi wasiat kami laksanakan, wakaf pun kami laksanakan dan bakinya kita bagikan ikut persetujuan kami bersama. Jadi dekat sini nampak tak di sini kan, bagaimana penyelesaian pusaka ni dapat diuruskan, dapat dilaksanakan dengan perancangan yang ada tadi dan juga dengan faraid yang ada tadi, yang ada dalam hukum syarak kan. Jadi tidak timbul permasalahan keluarga kan, tidak timbul bermuasa muka antara abang dengan adik, kakak dengan abang kan, tidak timbul kan. Jadi kita telah lantik
kita telah memberi perjuangan bersama, kami adik-beradik dan bersama kepada adik kami yang belum berkahwin untuk membawa ibu sekali lagi pergi ke Mekah untuk membuat umrah. Jadi dekat situ cantiknya kan, cantiknya jika kita ada perancangan pewarisan, kita ada perancangan pusaka kan, di mana faraid kita martabatkan, faraid kita letakkan di tempat yang tertinggi, dalam masa yang sama perancangan kita dapat dilaksana dengan cantiknya. Yang ini yang ramai yang tidak diketahui oleh masyarakat di luar. Jadi apa pentingnya perancangan pewarisan ini? Kan? Jadi pentingnya pewarisan ini ialah tidak keluar pula. Okey, lambat dikeluarkan. Okey. Jadi harta pusaka kita dapat dilaksanakan seperti mana yang kita rancang semasa hidup kita tadi. Semasa hidupnya kita tadi, kita telah rancangkan begini, dan apabila kita meninggal, perancangan kita dapat dilaksanakan seperti mana yang kita rancang semasa hidup. Dekat sini yang perlu pentingnya. Balik kepada pemahaman tadi. Pemahaman saya ada satu kes yang saya tak boleh lupakan sampai bila-bila. Di mana satu pasangan suami isteri datang berjumpa saya sebab dia hanya ada seorang anak perempuan sahaja. Jadi dia nak memberi semua harta dia kepada anak perempuan dia sahaja. Dan jadi saya bagi tahu dia bahawa nak serahkan pada semua anak perempuan, sebelum nak serahkan, cik kena faham semua hukum-hukum yang terlibat di dalam pewarisan. Dia tak nak, saya nak buat wasiat untuk serahkan pada semua anak perempuan saya saja. Saya kata tak boleh cik, tidak boleh tuan. Tuan kena faham dulu semua instrumen yang ada dalam hukum Islam, semua hukum syarak yang ada dalam Islam, baru kita bila dapat baru kita boleh buat perancangan. Dan apabila dia inilah dengan suara yang tinggi apa semua, apabila saya berusaha untuk redakan kemarahannya, akhirnya dia terima. Dan akhirnya dia reda. Dengan apa yang ada, apa yang perlu dia buat. Sebab kita semua tahu kan, apabila meninggalnya seseorang, jika tak ada anak lelaki ataupun bapa, tiada pendinding dan farid dia, adik-beradik akan dapat bahagian sedikit kan. Jadi akhirnya dia reda jika perancangan dia tak dapat dilaksanakan, dia akan reda untuk adik-beradik dia kan. Jadi masuk dekat sini, akhirnya dia faham apa yang dia perlu buat, dan dia memberi kebenaran, dia memberi keredaan dia ke atas perancangan yang dia buat sendiri. Ini yang kita perlu ada, yang sangat saya tekankan daripada tadi ialah pemahaman. Seterusnya, dengan adanya insya-Allah, dengan adanya perancangan kita sekarang ni, insya-Allah selepas kita meninggal, segala perancangan kita, segala harta pusaka dapat diselesaikan dengan cara harmoni dan lebih cepat. Seperti mana yang saya sebut dalam keluarga saya tadi, alhamdulillah kami dapat selesaikan dengan cara yang terbaik hasil daripada pemahaman semua waris-waris yang terlibat, dan harta pusaka dapat diuruskan lebih cepat sebab tiada bantahan, tiada bangkangan, tiada dolak dalik kan. Jadi perancangan telah, jadi di tangan kami telah ada geran tanah, telah ada geran rumah, bukan geran rumah lah, sebab rumah tak ada geran kan, geran tanah kebun, tanah rumah kan, buku bank kan. Sebab di dalam perancangan dia telah selitkan semua salinan geran, salinan akaun bank, salinan insurans, salinan koperasi. Jadi di tangan saya telah lengkap, semua ada dokumen-dokumen berkenaan, dan pada masa yang sama keluarga saya telah faham semua berkenaan dengan perancangan pewarisan, telah faham berkenaan dengan pembahagian pusaka kan. Jadi alhamdulillah dapat diselesaikan dengan cara yang lebih harmoni dan lebih cepat kan. Saya bagi contoh keluarga saya sebab itu yang
yang lebih dekat, lebih dekat. Kalau tidak nanti saya bagi contoh si A, si B macam saya buat pula contoh tu kan. Tapi apabila saya bercakap dengan keluarga saya, bermaksud cerita tu cerita yang lebih betul dan lebih tepat. Ini yang nak saya sampaikan kepada masyarakat di luar kan. Sebab apa nanti biasanya apabila kita tak faham akan muncul kawan aku kata macam tu, jiran aku kata macam ni, sepupu aku kata macam ni. Akhirnya sebenarnya tak betul kan. Itu yang apabila dia bertanya balik pada kita kata salah, macam mana boleh salah. Ini yang kita nak elakkan. Sebab kita belajar daripada kawan, kita belajar daripada Facebook yang kita tak berfaham kan. Kita belajar daripada sana di sini, kita tidak merujuk, kita tidak belajar di tempat yang betul. Kita tidak merujuk ke tempat yang betul. Ini yang kita tidak mahu. Kita nak elakkan. Kita contohnya di Kampung Baru Kuala Lumpur. Kampung Baru Kuala Lumpur, bayangkan satu geran tanah ada 100 nama. Bayangkan 100 nama tu terlampau banyak. Tapi ada. Kita katalah dalam satu geran tanah tu ada 20 nama. Bagaimana kita nak selesaikan geran tanah tadi yang ada 20 nama yang kita tak kenal, yang ibu kita pun tak kenal, pakcik kita pun tak kenal nama-nama yang sebahagian daripada nama 20 orang tadi. Jadi bagaimana kita nak uruskan? Jadi dekat sini yang perbezaan orang yang faham dengan orang yang tak faham kan. Ini yang kita nak cuba usahakan nanti. Seterusnya, mungkin dalam hati kita, macam contohlah, contohlah kata saya kan, saya telah memberi didikan yang terbaik kepada anak saya telah memperuntukkan sebahagian wang untuk anak-anak saya telah membuat hibah, membuat wasiat, dan saya telah membuat segala-gala yang terbaik untuk anak isteri saya jika saya meninggal dunia. Tapi apa yang tinggal pada saya? Apa yang tinggal pada saya? Ini yang kita perlukan. Yang contohnya saya ambil instrumen wasiat. Wasiat 1/3 kepada bukan waris. Kan? 2/3 untuk waris. Tapi dalam perbincangan kita, kita berbincang dengan kawan-kawan, dengan mana-mana, pernah tak kita sebut wasiat 2/3 kepada waris? Tak pernah kan? Kita hanya sebut 1/3, 1/3. Dalam banyak program ceramah saya, ada yang angkat tangan. Tuan, 1/3 pada bukan waris, 2/3 pada siapa? Sepatutnya understood, automatik kita faham lah 1/3 pada bukan waris, 2/3 pada waris kan. Tapi apabila kita tak sebut keseluruhan, rupanya ramai orang yang masih tak faham kan. Jadi bermaksud, contohnya tadi dalam wasiat, 2/3 saya telah memperuntukkan untuk faraid untuk anak-anak saya. 1/3 untuk saya. Ya? Saya untuk saya, bekalan saya dalam kubur nanti. Kan kita semua tahu 3 perkara yang akan menerangi kubur kita nanti, yang gelap gulita nanti, iaitu doa daripada anak-anak yang soleh ataupun soleha, kan. Kita mengajar ilmu kepada orang lain dan orang tu mempraktikkan ilmu yang kita ajar tadi. Yang seterusnya ialah amal jariah kita semasa kita hidup. Jadi 1/3 yang saya nakkan tadi, saya nak 1/3 ni untuk diri saya, untuk saya sumbangkan kepada tempat-tempat yang bermanfaat. Sebagai balasan nanti, insya-Allah Tuhan akan menerangi kubur saya. Hasil daripada 1/3 tadi, insya-Allah Tuhan akan menerangi kubur saya apabila saya meninggal dunia tadi. Ini yang kita tidak nampak kan. Kita tidak nampak. Kita bagi semua kepada waris-waris kita. Akhirnya besok kita terkotang-konting, menjerit-njerit, meraung-raung dalam kubur sebab tak nampak apa, sebab gelap gulita, tak ada bateri untuk menerangi spotlight kita dalam kubur tadi. Selalu saya sebut di dalam ceramah saya sebelum-sebelum ni, ceramah secara fizikal saya sebelum-sebelum ni, yang pahala daripada amal jariah kita tadi, insya-Allah akan menjadi bateri kepada spotlight kita dalam kubur nanti. Jadi bagaimana kita nak dapatkan, bagaimana kita nak buat, itulah dia wasiat tadi. Jadi 1/3 kita peruntukkan, atau tak perlulah 1/3, mungkin sebab harta kita tak banyak. Kalau 1/3 tu macam banyak benda ni telah disebut oleh
oleh Nabi Muhammad SAW kan, daripada hadis yang apa tu contoh yang dibawa Abi bin Waqqas kan. Abi bin Waqqas telah bertanya kepada Nabi Muhammad kan, kalau macam ni macam mana? Nabi kata tak boleh, tak boleh, tak boleh. 1/3 yang boleh. Tapi Nabi kata 1/3 tu pun banyak. Nabi pun pandai matematik kan. Nabi pun pandai matematik. Nabi kata 1/3 tu pun banyak. Kalau katakan kita ada harta 100,000, 1/3 itu ialah 33,000. 33,000 dengan 1 banyaknya kan. Jadi Nabi pun telah sebut benda ni kan. Benda ni sebelum ni kan, dalam semasa hidupnya Nabi Muhammad SAW kan. Jadi kalau kita kata 1/3 itu telah banyak, tak apa. Kita mungkin kita kata 1,000 daripada harta pusaka kita tulis wasiat, 1,000 daripada harta pusaka itu hendaklah didermakan, disumbangkan kepada masjid Al-Katubi, Al-Katubi di taman kurungan saya. Sebab selama saya terlantar atas kata 3 tahun, saya sangat merindui masjid, tak dapat pergi sebab kencing manis kan potong kaki contohnya kan, ataupun kita kena stroke apa, kita tak dapat pergi 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kita tak dapat pergi ke masjid. Padahal tak berapa jauh daripada rumah kita, tapi keadaan fizikal kita yang tidak mengizinkan, kita terlantar. Jadi dengan adanya peruntukan dalam instrumen wasiat tadi, membolehkan kita mengambil kesempatan, mengambil manfaat daripada instrumen wasiat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kemudian yang oleh Allah kepada kita tadi kan. Yang ini yang ramai yang tak nampak kan, yang ramai orang yang terlepas pandang kan. Yang ini yang sangat pentinglah. Tetapi kalau katakan kita nak bagi lebih, terpulang. Tetapi kalau nak bagi lebih 1/3, kena mendapat persetujuan daripada waris kan. Jadi kita tak mahu sampai itu, kita kata 1/3 kan. Saya pengalaman saya. Seorang datuk ni, seorang ada pangkat datuk, datang berjumpa saya dengan isteri, dengan datin. Jadi dia nak buat wasiat dengan saya. Jadi dia kata 10% daripada jumlah tabung haji dia naklah dibuatkan sumbangan. Saya cakap dekat Datuk, 10% daripada jumlah tabung haji ni banyak Datuk, sebab dia tunjuk jumlah kepada saya. Tapi tak apa, saya dah kira dah, boleh, tak apa, buat saja. Okay, bermaksud saya telah memberi pemahaman kepada Datuk tadi, dan Datuk tu faham, dan dia telah ikhlas untuk memberi sumbangan sebanyak 10% daripada jumlah tabung haji dia. Begitu juga datin, saya pun bagi tahu datin 10% daripada jumlah yang ada datin tabung haji ni banyak datin. Banyaklah saya tak boleh sebut amount dia kan. Jadi datin kata apa, saya dah berbincang dengan Datuk, kami ikhlas untuk memberi sumbangan sejumlah ini untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi bermaksud saya telah memberi pemahaman kepada kedua-dua Datuk dan Datin ni, dan mereka telah pandai, mereka telah membuat seikhlas mungkin wasiat mereka. Ini yang penting. Daripada tadi kalau perasan, kalau ingat ataupun kalau tahu, daripada tadi saya selalu sebut perkataan faham. Sebab inilah keywords untuk kita membuat perancangan pewarisan. Sebab kita perlu tahu perancangan pewarisan ini dia tetap tertakluk kepada hukum syarak yang ada. Jadi apabila kita faham semua hukum syarak ni, bermaksud perancangan kita telah mematuhi semua hukum. Jadi bermaksud apabila kita meninggal, perancangan kita insya-Allah boleh dilaksanakan. Sebab apa? Sebab kita telah faham, kita telah redha, kita telah ikhlas. Insya-Allah perancangan kita akan mendapat keberkatan daripada Allah, dan apabila kita meninggal, dengan adanya keberkatan tadi, Allah akan permudahkan urusan pembahagian nanti. Urusan pelaksanaan perancangan kita tadi. Ini yang saya selalu tekankan apabila saya one to one dengan klien-klien saya. Okay. Jadi seterusnya kita telah inilah langkah dalam perancangan nanti yang saya katakan tadi, banyak instrumen-instrumen, banyak hukum hakam yang perlu kita faham. Jadi apabila kita faham, mudah untuk kita membuat perancangan pewarisan kan.
Okey, kita tengok ada line merah tu. Di atas line merah, perancangan semasa hidupnya kita. Di bawah line merah, bermaksud perancangan selepas kematian kita. Bukan kita merancang untuk mati, tak. Maksudnya kita merancang bagaimana harta kata ni nak diwariskan pada waris-waris, kan. Kita tengok yang pertama. Kita tengok yang pertama, yang di atas line kuning, garisan kuning. Di atas garisan, adalah perancangan untuk semasa kita masih hidup lagi, kan. Jadi kita ada duit, kita membayar zakat. Apabila kita membayar zakat dan cukai kepada kerajaan, insya-Allah Tuhan akan memberi keberkatan kepada harta-harta kita. Dengan apabila harta kita berkat, insya-Allah dia akan bertambah macam mana, seperti dalam surah adalah Al-Quran, surah Al-Baqarah dalam Quran, kan. Daripada satu tanggai akan 7 buah dan berterusan seterusnya, kan. Apabila harta kita telah bertambah, kita merancang untuk perasaan kita ataupun kita merancang untuk membeli insurans, insurans untuk anak kita. Kalau kita meninggal, anak kita akan dapat sebahagian duit ini macam ni, kan. Insurans takaful, kan. Takaful untuk orang Islam, insurans untuk kaum muslimin, kan. Kita merancang beli. Jadi kalau katakan kita membeli insurans, kita pambasan nanti kita akan hibahkan kepada waris kita, kan. Jadi meninggalnya kita, insya-Allah waris-waris kita akan boleh meneruskan hidup mereka, kan. Begitu juga dengan persaraan kita, kan. Kita bersara tapi kita masih sihat walafiat lagi, kan. Jadi insya-Allah katakanlah kita ni bekerja tiada pencen, kita kerja swasta tak ada pencen, kan. Duit kita BSP caruman kerusi, kita telah selesaikan hutang, kita telah buat rumah, beli tanah apa semua. Bakinya kita pergi merancang, pergi melancong apa semua, dan tiada apa lagi, kan. Jadi perancangan persaraan inilah yang akan membantu untuk kita meneruskan kehidupan kita ni, kan. Jadi bermaksud dekat situ semuanya semasa hidup, kan. Perancangan takaful, kan. Dan takaful kita beli satu takaful yang ada tarikh matang, kan. Pada tarikh matang tu kita masih hidup, kan. Kita akan dapat sejumlah insurans company, syarikat insurans akan bayar kita sejumlah wang pambasan pada tarikh matangnya insurans kita tadi, pada tarikh matangnya takaful kita tadi. Jadi kita boleh gunakan ini semasa hidup. Tapi jika kita meninggal, apa yang akan dapat oleh waris-waris kita? Jadi waris kita akan dapat tabung amanah yang telah kita wujudkan semasa kita hidup, kan. Begitu dengan wakaf, juga dengan wasiat atau yang sebagainya ialah faraid, kan. Jadi kita telah rancang, kan. Jadi insya-Allah dengan adanya perancangan yang rapi ini, rancangan semasa hidup, rancangan selepas kematian kita tadi, insya-Allah kita semasa hidup kita dapat hidup dengan sihat walafiat dengan sempurna, dan selepas kematian juga waris-waris kita pun boleh meneruskan kehidupan tanpa kita. Jadi dekat sinilah yang pentingnya, kan. Yang penting yang membezakan seorang yang telah merancang dengan seorang yang tiada perancangan, kan. Saya banyak pengalaman yang disebut oleh Puan Fakirah ini tadi. Saya selama 24 tahun macam-macam saya telah jumpa. Ada yang macam ni, ada macam ni, kan. Saya nak sebut pun saya rasa tak perlu kita sebutlah, kan. Tak perlu kita sebutkan. Jadi yang penting kita meninggalnya kita, semua waris-waris kita dapat terus meneruskan kehidupan. Anak kita terus dapat melanjutkan pelajaran dia, kan. Sebab kita telah allocate, kan, sebagai wang untuk belajar dia, kan. Isteri kita boleh terus hidup, boleh terus meneruskan kehidupan dia sebab kita telah tinggalkan sebahagian wang kita untuk beliau teruskan kehidupannya. Kita ada anak istimewa, kita ada anak OKU, kita telah peruntukkan satu amount di dalam tabung amanah yang telah kita wujudkan di amanah raya contohnya tadi, untuk digunakan oleh untuk anak-anak kita. Kita semua tahu kos mereka ni sangat tinggi, jadi berbeza dengan orang lain. Jadi kita memerlukan satu peruntukan yang istimewa, dan benda ni ada di amanah raya. Saya rasa saya berani katalah tak ada di tempat lain. Ada di amanah raya, di amanah dilantik sebagai pemegang amanah, dan kita akan uruskan. Jadi bulan Ramadan akan datang, setiap bulan Ramadan adalah bulan yang sangat sibuk
untuk amanah raya, terutamanya di Jabatan Amanah, Jabatan Pentadbiran Amanah. Mereka ni setiap tahun sangat sibuk. Kerana apa? Kerana ramai pelanggan-pelanggan kami di luar sana yang membuka akaun amanah di Amanah Raya. Di antara syarat-syarat dia, sumbangan RM100 kepada surau sekian-sekian setiap bulan Ramadan. Sumbangan sebanyak RM1,000 kepada masjid sekian-sekian pada setiap Ramadan. Bermaksud sampai je bulan Ramadan kami akan dapat senarai daripada sistem kami, senarai yang perlu kami laksanakan amanah ni untuk diberi sumbangan kepada surau, diberi sumbangan kepada masjid, diberi sumbangan kepada rumah anak yatim. Ada juga yang dalam surat kata amanah dia kepada RM1,000 setiap Ramadan kepada masjid di atas budi bicara amanah raya. Bermaksud kami kena cari sendiri, sebab dia kata budi bicara amanah raya, kami kena cari sendiri masjid-masjid mana yang memerlukan sumbangan-sumbangan. Jadi bermaksud pahala yang ada yang diberi oleh Allah tadi, insyaAllah akan sampai. Kalau kita meninggal dunia, akan sampai ke dalam kubur kita. Kalau kita masih hidup, insyaAllah akan bertambah lagi pahala di dalam bulan Ramadan kita. Kan? Jadi ini yang membezakan antara orang yang faham dan telah buat dan orang yang tak faham dan masih mencari-cari lagi. Dan yang paling malang, apabila dia mencari dan bertanya di tempat yang tak betul. Kan? Bertanya pada kawannya sendiri pun tak faham. Bertanya kepada melalui WhatsApp, melalui Facebook apa, dan mereka sendiri pun tak faham. Mereka menjawab pun berdasarkan apa yang mereka dengar daripada orang lain. Orang lain baru sampai kat kita. Berapa layer dekat situ, berapa lapis baru sampai kat kita. Dan tentunya banyak maklumat yang telah tertinggal. Hanya baki saja yang maklumat yang sampai kepada kita. Jadi bermaksudnya pemahaman yang kita ada tu tidak sepenuhnya. Jadi apabila kita nak buat tu, jumpa ustaz kata ini salah. Kita jumpa kepada amanah raya, ini cik ni kena perbetulkan macam ni. Jumpa ini yang pengalaman yang kami selalu jumpa lah yang tak ada di tempat lain. Yang untungnya saya bekerja di amanah raya ni kan. Apabila kita dah faham tadi, jadi apa yang perlu kita buat? Yang mesti saya sebutkan tadi, apa yang perlu kita buat? Datang ke amanah raya contohnya, ataupun bertanya di tempat yang betul. Bertanya di tempat yang betul. Dan yang kalau datang ke amanah raya ada satu tempat yang, sebab kami sebuah syarikat milik penuh kerajaan. Kami bukan orang kata GLC, itu syarikat berkaitan kerajaan tetapi berbeza dengan amanah raya. Amanah raya syarikat milik penuh kerajaan. Saham kami dipegang 100% oleh kerajaan. Kami saham kami dipegang oleh Menteri Kewangan yang diperbadankan. Jadi bermaksud backup kami ialah kerajaan. Pemantauan kami adalah oleh kerajaan. Jadi ini membezakan kita dengan semalam ada orang bertanya, sahabat lama saya bertanya dengan saya, apa bezanya amanah raya dengan syarikat ABC? Saya kata syarikat ABC itu hanyalah berdaftar dengan SSM sahaja. Apa-apa berlaku pada syarikat ini, siapa yang akan bertanggungjawab ke atas perancangan kita tadi? Berbeza dengan amanah raya. Amanah raya, kalau saya pencen, kalau saya berhenti, kalau saya tak ada di syarikat ini, ada orang lain yang akan ganti. Kami ada ISO-nya, kami ada audit dalamnya, ada audit luarnya. Jadi komplit. Satu tempat yang mantap untuk kita percaya dan kita dapatkan maklumat kan. Alhamdulillah sehingga hari ini tahun 2021 ni kami akan merayakan insya-Allah bulan 6 bulan 7 nanti kita akan merayakan tahun yang ke-100 kewujudan amanah raya di Malaysia ataupun di tanah Melayu, daripada tanah Melayu Malaya sehingga ke negara Malaysia. Kita telah 100 tahun. Berapa banyak syarikat yang boleh kekal 100 selama 1 tahun jika dibandingkan amanah raya. Ini yang kita nak. Hari ini kita jumpa dengan orang yang kata dia boleh buat 2 bulan, esok tutup. Hari ini kita jumpa orang ni, orang tu jumpa kita, esok minggu depan kita call, tak ada orang jawab. Bila kita pergi ke syarikat dia, pintu dia dah berkunci.
Ini yang membezakan antara Amanara dengan pihak-pihak lain kan. Jadi yang perlulah perlu kita ambil tahu, perlu kita ambil tiba, perlu kita laksanakan buat ini ya. Jadi, itu sebabnya kita kena faham dengan adanya perancangan pewarisan akan mencepatkan pentadbiran pusaka. Jadi seterusnya akan mengurangkan pertikaian waris. Seperti mana saya bagi contoh keluarga saya tadi, jadi tiada pergaduhan, tiada pertikaian, tiada bermasa muka antara waris-waris sebab mereka semua faham. Sebagai bukti saya tahu mereka ni semua okey, harmonis sebab mereka bertanya, bila kita nak minta mak pergi umrah, bila kita nak serahkan kepada rumah anak yatim ni. Mereka yang bertanya pada saya kan. Jadi bermaksud mereka yang tidak sabar untuk melaksanakan perancangan pewarisan oleh bapa saya tadi kan. Ini ya. Jadi wasi ditentukan dilantik awal-awal, lantik Ahmad Bushari sebagai anak yang saya anak keempat. Saya dengan ini dalam kita punya wasiat, dengan ini saya melantik anak saya yang keempat, ananda saya yang keempat, Ahmad Bushari bin Ahmad Syafi'i. IC number ... kan. Tak bolehlah sebut IC number kan. IC number ... sebagai wasi dan sebagai pemegang amanah kepada harta pusaka saya. Jadi bermaksud apabila kita meninggal, saya meninggal, telah ada orang yang akan dipertanggungjawabkan. Setelah bapa saya meninggal, telah ada saya telah bersedia untuk melaksanakan tanggungjawab saya sebagai wasi dan sebagai pemegang amanah. Jadi tidak perlu katalah seorang contoh sebagai contoh yang ekstrim saya bagi sebagai contoh ekstrim, kita berkahwin dapat anak perempuan saja, tak ada anak lelaki, tak ada anak lelaki, bapa kita dah meninggal. Apabila pendinding farid dah tak ada, bermaksud adik-beradik si mati adalah sebahagian daripada penerima faraid kan. Kita nak melantik ibu kita sebagai wasi, kita nak melantik diri kita sebagai wasi. Kita ni anak perempuan tadi, kita sebagai anak perempuan tadi, tapi pak saudara kita, pak long kita tak, biar aku yang uruskan. Pak ngah kita pula kata aku ada kawan lawyer dekat sana, nanti aku kontak dia. Kak long kita pula mak long kita pula kata tak. Aku ada kawan dekat sana dekat sini, dia tahu buat, dia pernah buat orang lain kan. Jadi semua orang nak uruskan. Jadi apa akhirnya akan jadi? Jadi akan jadi kacau bilau akan jadi bermasa muka sebab tak lantik mak long ni, sebab kita tak lantik pak long ni kan. Kita nak lantik mak kita sendiri, kita rasa kita lebih tahu, kita nak buat uruskan ni sendiri kan. Lepas tu pak long kita dah kecil hati kan. Jadi itu sebabnya kita sebagai orang yang telah faham berkenaan dengan perancangan pewarisan, kita telah tuliskan dalam wasiat kita telah tuliskan dalam amanah, di semua amanah kita tadi, dalam himbah kita tadi, siapa yang kita nak lantik sebagai wasi ataupun sebagai pemegang amanah di dalam kita perancangan kita tadi. Ini yang penting. Pembagian ditentukan sendiri kan. Katalah saya sebagai peranan ini untuk harta saya yang nak tentukan rumah anak yatim ini ataupun masjid kampung lama saya di sana kan, ataupun saya nak kawan baik saya, kawan paling, semua orang tahu ini adalah kawan baik saya, isteri saya tahu Ali ni adalah kawan baik saya, anak-anak saya semua tahu Ali ni adalah kawan baik saya, dan Ali ni pernah menolong waktu saya susah dulu, waktu saya tersungkur dulu, Ali ni lah yang membantu saya. Jadi semua anak isteri saya semua tahu apa yang Ali telah sumbangkan pada saya contohnya. Jadi dalam wasiat saya telah nyatakan sedikit untuk Ali ataupun untuk anak Ali dalam wasiat kita tadi. Jadi saya yang tentukan sendiri. Ada satu wasiat ni seorang mu'alaf, seorang perempuan mu'alaf, dalam wasiat dia nak sebahagian satu ketika kepada adik dia. Adik dia, waktu dia ada masalah keluarga, adik dia yang membantu. Waktu dia ada masalah kewangan, adik dia yang membantu. Waktu dia nak mencari sinar Islam dulu, adik dia membantu. Sedangkan adik dia sendiri tak convert ke Islam. Tapi adik dia yang membantu dia mencari tempat-tempat ni. Jadi dalam wasiat dia telah nyatakan satu ketika kepada adik dia. Cuba bayangkan berapa cantiknya perancangan pewarisan oleh
perempuan tadi, perempuan mualaf tadi. Lepas tu dia dalam tu dia masukkan pantun pula, bukan pantun, sajak menceritakan keadaan diri dia. Jadi kami perlu membacalah sajak esok bila dia meninggal kan. Jadi dekat sini maksud dia telah faham 2/3 untuk keluarga dia, suami dia yang Islam dan anak dia yang Islam, dan 1/3 untuk adik dia yang masih belum masuk Islam. Mungkin dengan keberkatan dia memberi 1/3 dia kepada adik dia, akan memberi sinar baru kepada adik dia untuk masuk memeluk Islam. Kita tak tahu, itu hanya Allah yang tahu. Dekat sini yang saya kata cantiknya perancangan pewarisan oleh perempuan mualaf tadi. Yang kita mungkin kita boleh ambil kesempatan. Seterusnya, harta terpelihara tidak terjual, tidak tergadai. Kan? Sebab kita telah awal-awal melantik Amanah Raya sebagai pemunga amanah, melantik Amanah Raya sebagai wasi, dan Amanah Raya telah didaftarkan sebagai wasi, didaftarkan sebagai pemunga amanah. Jadi insya-Allah dan sememangnya tidak akan terlepas kepada siapa-siapa. Kita akan mematuhi semua yang telah ditetapkan dalam wasiat kita, dalam amanah kita, dalam hibah kita. Sebab telah dilantik secara bertulis, melantik Amanah Raya, contoh. Jadi tidak terpelihara. Itu yang saya nak sebut dengan melantiknya Amanah Raya ini, insya-Allah kita akan menjamin hak. Menjamin hak antara waris. Hak warisnya kita jamin, hak hibah dia pun kita akan jamin, kita hak dia 1/3 daripada wasiat pun kita akan jamin, dan semuanya akan mendapat bahagian masing-masing seperti mana yang sepatutnya. Ini yang kita orang lain tak nampak. Ramai orang kata Amanah Raya ni macam tu, macam ni, tapi hakikatnya apabila mereka telah mendapat hikmat Amanah Raya, baru mereka mengatakan, oh iyalah, lain kali nak bagi tahu kawan untuk datang kepada Amanah Raya untuk jumpa dengan Amanah Raya, sebab mereka hanya mendengar hearsay saja, mendengar perkara-perkara yang tak betul berkenaan dengan Amanah Raya kan. Jadi sebelum kita akhiri kita punya ni, kita berkongsi sedikit mutiara kata kita sikit. Setiap permulaan adalah bermula hari ini. Hari ini kita telah faham, hari ini kita telah mengetahui tempat mana yang sepatutnya kita rujuk. Hari ini kita telah kenal apa instrumen-instrumen yang ada di dalam syarak kan. Jadi hari ini juga kita bertindak. Hari ini juga kita bertindak. Sebab kebahagiaan dah terletak pada diri kita. Kita yang lebih tahu diri kita. We know, kita tahu diri kita lebih daripada orang lain. Mungkin isteri kita pun tak tahu 100% pasal diri kita. Mungkin ibu bapa kita pun tak tahu 100% pasal diri. Tapi kita sendiri yang lebih tahu. Jadi apabila kita sendiri yang lebih tahu, jadi kita kena ambil tindakan. Apa yang perlu, apa yang baik untuk kita, apa yang baik untuk keluarga kita, apa yang memberi manfaat kepada keluarga kita, apa yang akan memberi manfaat kepada masyarakat kita. Supaya kita tidak gigit jari besok dalam kubur besok. Dalam kubur besok, semua tali telah putus, digigit oleh ulat-ulat, kita gigit jari sebab anak berantakan di atas muka bumi. Yang ini kita tak mahu kan, dengan kubur kita gelap gelita sebab tak ada bateri, sebab kita tak buat wasiat ke tak buat sumbangan kepada pahala tak masuk ke dalam. Udahlah kita tak pandai, tak berkasih ilmu, udahlah kita terlupa nak memberi doa, mendoakan ibu bapa kita. Harta yang ada pun kita tak memberi manfaat kepada masyarakat orang lain kan. Akhirnya kubur kita gelap gelita, dan pada masa yang sama anak isteri kita, keluarga kita, waris kita berantakan di muka bumi. Itulah orang yang paling malang lah. Orang yang paling malang di dunia pun di malang, di dalam kubur pun malang kan. Ini yang kita tak mahu kan. Jadi itu saja pengungsian kita hari ini. Yang terbaik itu adalah daripada Allah, yang segala kekurangan itu daripada saya. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, dan segala permasalahan boleh diajukan kepada kami untuk kita memberi respon yang terbaik kan. Jika ada siapa nak menghubungi saya, boleh hubungi saya kan. Saya di bahagian pemasaran dan komunikasi kumpulan di tingkat 4. Tapi sekarang ni kita tidak boleh berjumpa secara fizikal lah kan. Boleh WhatsApp melalui handphone saya dan nombor office saya. Tapi kami sekarang ni dalam PKP sekarang ni kita bekerja
work at home, kerja di rumah, kerja di office. Jadi saya rasa lebih baik sama ada melalui email ataupun melalui WhatsApp. Saya rasa lebih baik melalui WhatsApp. Kalau melalui handphone mungkin engage ke, ataupun saya sedang meeting kan. Kami pun selalu meeting online dengan pelanggan-pelanggan kami. Saya rasa lebih baik melalui WhatsApp ataupun melalui email. Jadi saya kata sekali lagi terima kasih Daun Keladi. Jika ada masalah, sila jumpa saya lagi. Dan terima kasih. Assalamualaikum. Sekian. Terima kasih Tuan Ahmad Fushairi. Diharap semua mendapat manfaat daripada perkongsian daripada Tuan Ahmad Fushairi sebentar tadi. Sebelum program ini berakhir, saya ingin mengajak semua untuk memuat turun aplikasi My Pesara di telefon anda. Banyak faedah serta kegunaan yang terdapat di dalam aplikasi ini. Maka dengan itu, berakhirlah program Sembang My Pesara, perancangan pewarisan sebagai penyambung generasi. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Ahmad Fushairi serta tuan-tuan dan puan-puan yang setia meluangkan masa hingga ke akhir program ini. Terima kasih dan jumpa anda di program akan datang. Sila patuhi SOP dan sama-sama kita duduk di rumah jika tiada keperluan untuk keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.